Masih segar dalam ingatan. Mak menangis tak esak-esak apabila datang ke asrama kami. Kami berlari mendekap ibu. Ketika itu saya berumur 12 tahun dan adik perempuan saya 10 tahun. Mak berpesan agar belajar bersungguh-sungguh. Mak, nak ni Mak. Asli nak tahu kan, hanya dengan ilmu je kita akan disanjung oleh orang. Sabar ya. Itulah pesan Mak. Setahun selepas tu, dia meninggalkan kami buat selama-lamanya. Saya mengalami depres apabila memikirkan nasib diri dan adik perempuan yang tinggal di asrama anak yatim. Sehingga saya pernah berkata kepada adik, Jumlah kita tidur, Dik. Mungkin ini semua hanya mimpi. bila depres, badan saya akan keras dan bergetar dengan kuat. Kemudian akan diikuti dengan demam panas yang teruk. Mujur ada rakan asrama yang bagaikan adik-beradik. Saya bersyukur kepada Tuhan kerana di asrama anak yatim itulah saya membina jati diri dan berdikari. Semuanya saya buat sendiri. Cuci baju, sereka baju. Baru-baru masuk asrama, saya pernah buat baju yang disereka tu terbakar. Oleh kerana mahu menghilangkan rasa sedih kerana kehilangan ibu dan ayah, saya berazam saya mahu menjadi seseorang yang berguna. Saya akan bangkit demi masa depan yang lebih cerah. Seringkali dalam kelas, saya menulis berulang-ulang kali, I want to be somebody. I want to be somebody. Saya akan tulis di satu buku berulang-ulang. Rupa-rupanya kata-kata itu menjadi motivasi buat saya. Alhamdulillah, hari ini saya bersyukur. Doa saya Allah makbulkan. Pesanan arwah mak saya pegang sampai ke hari ini. Dari satu tangga ke satu tangga saya melangkah sehingga memperoleh ijazah doktor falsafah dan akhirnya telah merubah nasib saya dan adik. Alhamdulillah, kembali kita dengan tajuk Lambaian Syurga Saat Bernafas Semula dalam slot Peyatim. Kita akan bersama dengan seperti biasa bila cakap pasal peyatim ni mesti bersama dengan ikon peyatim iaitu Al-Fadhil Datuk Dr. Haji Muhammad Fazlilah Kamsah. Assalamualaikum Tok Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih handsome. masih lagi dapat bertemu. Tok Abah tambah skrip. Okey, dan kita bersama di sebelah kiri iaitu Dr. Azlina Sa'ari, tetamu alumni anak yatim insya-Allah yang akan bersama dengan kita untuk menceritakan, untuk memberi inspirasi kepada kita. Jadi insya-Allah ya Tok Abah dan juga Dr. Azlina. Jadi kita mulakan dengan Dr. Azlina. Kalau dapat Doktor kongsikan bersama dengan semua sedikit latar belakang bidang yang Doktor ceburi sekarang. Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua. Saya juga mengucapkan terima kasih pada peyatim mesenaraikan saya untuk jadi ikon peyatim ni. Okey, sebenarnya saya ni telah dimasukkan di asrama anak-anak yatim, Pertubuhan Kebajikan Asrama Anak-anak Yatim Islam Segamat pada tahun 1997. Masa tu ketika tu saya berusia 12 tahun bersama-sama dengan adik perempuan saya. Pada ketika itu beliau berusia 11 tahun. Masa tu asrama tu baru buka untuk pelajar-pelajar wanita, untuk memasukkan pelajar-pelajar wanita kat situ. Dan pada ketika saya masuk tu saya kehilangan ayah lah pada ketika tu. Tapi selepas beberapa bulan saya masuk ke situ, saya kehilangan ibu pula. Okey, so selepas beberapa bulan tu saya kehilangan ibu pula. Tahun depannya, ayah saya meninggal 1997, ayah saya meninggal 1996, mak saya meninggal tahun 1997. Adik saya meninggal pula tahun 1998. So benda tu berlaku
Dekat-dekat. Dekat-dekat. Dia Berturutan. Berturutan. Sebenarnya dia mencabar juga tu dia punya mental tu kan, sebab kita sebelum tu kita dah ada ahli keluarga yang bahagia, ada 6 orang. Tiba-tiba dalam sekelip mata secara berperingkat tiba-tiba hilang separuh. 50% of it hilang separuh kan. Okey, so dia mencabarlah pada ketika tu kan untuk saya mengadaptasikan keadaan pada ketika itu pun agak mencabar untuk saya dan adik-adik saya yang tinggal pada ketika itu. Okey. Jadi saya pula sekarang ni saya bekerja sebagai licensed financial planner di bawah Kenanga Investment Bank, dan saya juga financial advisor representative di bawah Philip Wealth Planners. Saya cater semua produk financial dalam Malaysia ni lah, termasuklah investment, takaful, hibah, estate planning, tax, apa semua tu kan. And saya juga merupakan pengarah kepada syarikat Nature Beauty and Health Sendian Berhad, dan saya juga founder untuk Nature Beauty punya produk. Kita akan launching insya-Allah sebelum Raya Haji nanti produk tu. Macam-macam. Jadi doktor, apa yang mengekalkan motivasi doktor untuk belajar sampai ke peringkat tertinggi, itu peringkat PhD doktor falsafah? Sebenarnya saya punya imajinasi pada ketika itu saya nak belajar di peringkat tertinggi yang saya mampu. Tapi pada ketika tu saya rasa macam peringkat tertinggi saya mampu masa tu degree. Ijazah saya rasa dah cukup tinggi dah time tu kan. Dah cukup tinggi dah ijazah sarjana muda tu kan. Tapi mungkin semangat saya tu kuat dan keinginan saya tu kuat untuk berjaya. Allah lorongkan saya sampailah ke PhD. Jadi motivasi saya tu sebenarnya macam mana nak cakap, sebenarnya pada ketika kejadian lepas ayah saya meninggal, ibu saya pula meninggal, adik saya pula meninggal. Lepas tu daripada persepsi masyarakat, keluarga sendiri, orang keliling, cikgu-cikgu pun kan, dia banyak memberikan pada ketika tu dia banyak memberikan sebenarnya tekanan sebenarnya. Tekanan kan sebenarnya kan. Kita dalam usia yang sebegitu muda, kita nak adaptasikan keadaan apa yang baru berlaku tu, untuk sesuaikan diri dengan kita. Lepas tu bila kita nak dah sesuai dengan diri dengan kita tu, orang luar ni pula ada yang memberi semangat dan ada yang menjatuhkan semangat. Tapi kebanyakannya pada ketika tu masyarakat sekeliling ni dia seimbang lah. Yang memberi semangat ada, yang menjatuhkan semangat ada. Tapi sebabkan because of kita tu, status kita sebagai pada ketika tu kita anak yatim piatu, kita rasa macam aku ni macam teruk sangat ke? Macam tu kita keep benda tu. Bila orang cakap negatif je, kita akan macam ambil benda tu sebagai benda yang sangat berat. Jadi bila kita nak keluar daripada benda tu. Macam kita kena teruk sangat ke kita ni, kita akan ada masa ketika tu kita akan adalah kerisauan yang melampau. Which is sekarang ni kita panggil anxiety kan. Dia ada anxiety pula, kita ada level-level dia, mild ke, teruk ke, pertengahan ke kan. So pada ketika tu motivasi saya, sebelum ibu saya meninggal, ibu saya ada berpesan lah, mungkin dia dah tahu dia nak pergi kan. Dia ada berpesan, dia kata dengan ilmu je orang akan pandang kita lah. Maksudnya macam akan hormat kita. Lagi masa dia cakap tu fleksibel. Dia tak cakap lah sebab ibu nak meninggal ke apa ke, tak. Tapi dia cakap fleksibel. Mungkin pada ketika tu saya pun tak sedar yang sebenarnya dia menyampaikan nasihat, pesanan sebenarnya pada ketika tu. Tapi bila saya ingatkan kembali macam, oh mak ada cakap macam tu kan. Jadi keinginan nak berjaya tu tinggilah. Tapi dalam pada yang sama, kita nak berjaya, kita ada tentangan-tentangan macam
kecaman-kecaman daripada yalah macam cakap yang ada beri semangat, ada yang menjatuhkan semangat pun ada kan. Jadi untuk nak kuatkan semangat tu kebetulan lah nak jadikan cerita, mungkin Allah tu banyak membantu. Saya dilantik sebagai pengawas pusat sumber sekolah daripada Form 1 sampai Form 5. So daripada Form 5 sampai Form 5 tu saya dilantik naik pengerusi pengawasan sumber. Jadi untuk buku-buku dekat library tu saya yang order. Jadi keperluan buku-buku macam saya motivasi, buku motivasi ke, saya yang order buku tu. Jadi antara buku yang saya guna masa tu pun Buku Tok Abah. Buku Tok Abah. Datuk Fazila Kamsah kan. Masya-Allah. Buku-buku motivasi, kenali diri, kenali potensi diri masa tu kan. Banyaklah. Saya pun order banyak untuk asrama, untuk sekolah dan untuk asrama. Sebab di asrama saya dilantik sebagai pengerusi library masa ketika Itu tu. dia daripada doktor. Okey, dan Tok Abah, bila kita dengar perkongsian daripada Dr. Azlina ni, bagaimana nak menempuh kehidupan sebagai anak yatim. Jadi apa inspirasi yang dapat kita ambil sebagai platform untuk tingkatkan diri, terutamanya dalam bidang pendidikan, dan bagaimana peyatim ini boleh mendorong anak-anak ini untuk mencapai cita-cita. Abah sebagai ikon peyatim ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada hos Amy dan Dr. Azlina. Syukur ya. Pertama-tamanya saya memang terkesima dengan apa yang disebut oleh Dr. Azlina ya. Pengalaman beliau bagaimana naikkan semangat dan sebagainya, dan seronok tadi bila kata memanglah ramai yang mendorong tapi ramai juga yang cuba nak memperlekehkan, merendahkan dan jadi kekangan juga. Ini nampak sangat ya. Ini dalam mereka kanak-kanak, anak yatim. Ya, tidak ada mak ayah dan sebagainya, so tekanan yang tidak dapat kita bayangkan. Sebenarnya selalu pernah dalam siaran yang lepas Tok Abah kata anak tenis golongan OKU, bukan golongan kelainan upaya, orang kelainan ujian. OKU dalam dia kata ujian yang orang lain tak dapat bayangkan kecuali mengalami. Sebenarnya Nabi diyatimkan sejak kecil untuk membangunkan diri baginda jadi yang terbaik di dunia. Jadi itu yang berlaku pada Dr. Azlina, dan mungkin mudah-mudahan nanti kita akan cari jalan untuk melahirkan seberapa ramai Dr. Azlina di kalangan anak yatim. Tapi yang jelas tadi ialah talabul ilm fardhu ala kulli muslimin. Ya, muslim. So menuntut ilmu itu fardu, wajib atas semua orang beriman. Dan memang ilmu tadi yang dapat mengeluarkan kita daripada vicious cycle, daripada kitaran kesengsaraan dan sebagainya, memanglah ilmu. Itu betul lah nasihat ibu yang terakhir itu sangat luar biasa. Dan yang satu perkara yang disebut tadi itu ialah oleh Dr. Azlina, tak dapat tidak bila ada orang yang memberikan semangat melalui buku ke, guru-guru ke. So guru, penjaga, kawan sekitar sangat-sangat kritikal dalam memberi motivasi dan semangat, sebab setiap kata-kata guru, penjaga, kawan-kawan ini penting untuk orang yang OKU ni. Orang kelainan ujian. Sangat tu sebabnya Tok Abbas sangat-sangat terkesima dengan poin tadi, bahawa inilah benar. Nanti kita akan bincang lagi bagaimana kita nak membangunkan diri dengan mengenal diri kita, dengan mengenal X factor, betulkan niat dan sebagainya. Ya, itu dia, baik. Dan Tok Abah sebagai ikon peyatim, Tok Abah merupakan ikon peyatim. Secara ringkas berkenaan dengan Akademi Pengajian Islam ASEAN APIA yang kabarnya ingin membangunkan sesuatu yang khas untuk anak yatim di luar sana. Allahumma selamat. Yalah. So APIA ni Akademi Pengajian Islam Anak Yatim ASEAN. Ya. So dia memang di bawah peyatim dan sebagainya. Dia ni nak membangunkan satu pusat untuk anak yatim Malaysia dan 8 negara ASEAN. So memang satu niat yang sangat baik, sebab barang siapa yang mendidik membangunkan anak yatim, maka di syurga nanti Nabi tunjukkan jari bersama aku begini. Ya, cengginilah kata orang sekarang ya. Rapat. Jadi orang yang membantu anak yatim ini luar biasa dia punya pahalanya. So jom Tok Abah menyeru dan merayu dan berdoa. Kita ramai-ramai yang membantu mengutip dana untuk APIA ni, Akademi Pengajian Islam Anak Yatim ASEAN. Mudah-mudahan akan dapat membantu ke arah yang lebih cemerlang. Itu dia, insyaAllah. Rasa tak puas, saya pun terkesima dengan Tok Abah ni. Rasa tak puas, tapi itulah masa betul-betul cemburu dengan kita. Namun para penonton, ayuh sama-sama kita bersama dengan Peyatim Malaysia. Laman web seperti mana telah tertera di kaca TV, dan juga hotline dan juga account bank juga telah tertera. Ayuh bersama-sama kita membangunkan anak yatim melalui Peyatim, membangunkan Akademi Pengajian Islam ASEAN APIA, yang mana insya-Allah ada sesuatu yang istimewa untuk
anak-anak yatim di luar sana. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Fadhil Datuk Dr. Haji Mat Fazal Kamsah yang merupakan ikon penyatim dan juga Dr. Azlina Asari tetamu alumni anak yatim yang mana lambaian syurga saat nafas bermula. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.